Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ni kita sambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad. Telah kita terjemahan sampai muka surat 46 ya. Kita terjemahan sampai muka surat 46. Okey. Sebagai sambungan daripada tajuk okey, Faslun, tajuk tu sambungan dia, keputusan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang lelaki yang berzina dengan wanita, yakni hamba milik isterinya. Sambungan di situ kita pada muka surat 46, perenggan yang kedua tu dia kata, adapun hadis Salamah bin Al-Muhabbiq, hadis Salamah bin Al-Muhabbiq yang dibaca itulah ya. Kalau ia sahih, di sini dia kata okay, yang cerita berkenaan dengan Rasulullah SAW telah memutuskan hukuman tentang seorang lelaki yang berzina dengan hamba perempuan isterinya. Sekiranya hamba itu dipaksa, maka hamba itu jatuh jadi merdeka dan suami tadi kena bayar pampasan kepada isteri dia lah. Tetapi sekiranya wanita hamba itu rela, maka wanita hamba itu jadi milik suaminya dan dia kena bayar pampasan juga pada isteri dia. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Sebab tu dia kata di sini, kata Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata adapun hadis Salamah bin Al-Muhabbiq, kalau ia sahih, kan, maka wajib untuk berpendapat sesuai kandungannya dan tidak boleh berpaling darinya, kan. Akan tetapi An-Nasa'i telah berkata hadis ini tidak sahih. Abu Daud berkata, aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata yang meriwayatkan daripada Salamah bin Al-Muhabbiq adalah seorang syekh yang tidak dikenal. Tidak ada yang meriwayatkan darinya, yakni Qabisah bin Huraiz, kecuali Al-Hasan. Al-Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh berkata, Qabisah bin Huraiz mendengar Salamah bin Al-Muhabbiq. Dalam hadisnya ada perkara yang perlu ditinjau kembali. Ibnul Munzir berkata, hadis Salamah bin Al-Muhabbiq tidak sahih. Al-Baihaqi berkata, Qabisah bin Huraiz tidak dikenal. Dan Al-Khattabi berkata, ia adalah hadis mungkar. Qabisah bin Huraiz tidak dikenal dan hujjah tidak bisa ditegakkan dengan hadis macam ini, hadis dhaif. Al-Hasan tidak peduli dalam meriwayatkan hadis, maksudnya Hasan Al-Basri lah. Dia tidak peduli dalam meriwayatkan hadis daripada siapa saja yang dia dengar. Baik. Kemudian dia kata di sini, kelompok lain menerima hadis ini, lalu kelompok ini juga berbeza pendapat. Mereka yang menerima hadis ini pun berbeza pendapat. Sekelompok mengatakan hukum telah dihapuskan, dimansuh. Dan ini terjadi sebelum turun penetapan hukum had. Had mana hukum hudud. Maksudnya bagi yang berzina tadi. Baik, sedangkan kelompok lainnya berkata bahkan dia punya wajahnya, korelasi dia, kesesuaian dia, jika dia memaksa budak itu, maka dia telah merosakkan budak tersebut dari pemiliknya, yakni isterinya, sehingga budak itu tidak pantas lagi untuk majikannya dan dia telah memiliki aib, yakni kecacatan lah, kan? Maksudnya kerosakan. Ini adalah penganiayaan secara maknawi. Dan keadaannya sama dengan penganiayaan dari sudut lahiriah, zahiriah.
Bahkan lebih parah daripada itu. Penganiayaan yang daripada sudut maknawi ini lebih parah daripada penganiayaan yang lahiriah, dia kata, zahir. Maka penganiayaan di sini mengandung dua perkara. Maksudnya menghancurkan si budak sehingga tidak bisa digunakan oleh pemiliknya, dan penganiayaan maknawi dari sudut makna dia. Kerana laki-laki itu harus yang mesti membayar ganti rugi kepada pemiliknya, yakni isterinya. Dan budak itu, hamba itu dibebaskan karenanya. Adapun jika budak itu berzina dengan sukarela, dengan suami kepada majikan dia tadi, maka laki-laki itu telah merosak budak tersebut di atas pemiliknya, iaitu isterinya, sehingga dia mesti membayar harga budak itu kepada isterinya. Dan laki-laki itu yang kini menjadi majikan budak tersebut, kerana dia telah membayar nilainya. Dan dengan ketaatan dan kerelaan budak itu untuk berzina, keluarlah masalah ini daripada syubhat penganiayaan. Itu dia. Sebab budak ni sendiri, dia hamba tadi, hamba perempuan itu sendiri yang merelakan perzinaan itu. Baik, mereka berkata, ini kelompok ni lah yang berkata tidak mustahil menempatkan perosakan secara maknawi pada posisi perosakan secara lahiriah, kerana kedua perbuatan itu telah menghalangi pemilik untuk memanfaatkan miliknya. Tidak diragukan wanita, budak itu, hamba perempuan itu adalah milik si isteri. Jika dia telah bersetubuh dengan suami wanita pemilik itu, maka manfaat si budak bagi pemiliknya tidak sama lagi dengan sebelum terjadinya perzinaan. Maka hukum ni adalah sebaik-baik hukum dan sesuai dengan kaedah usul ataupun kaedah pokok. Pada kita di sini ringkasnya, berpegang pada pendapat ini dibangun di atas penerimaan terhadap kesahihan hadis tersebut. Tidak masalah dengan banyaknya pihak yang menyelisihinya, walaupun jumlah mereka itu berlipat daripada yang ada. Dia kena cek, tengok sudut kesahihan hadis tadi. Kalau hadis sahih maka diamalkan, kalau hadis dhaif maka tidak diamalkan. Kemudian masuklah faslun, hukum tentang liwat. Hukum liwat ni, dia kata sini, walam yathbut anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qadha fil liwat bi syai'in. Tidak dinukil, tidak pernah dinukil, diriwayatkan melalui jalur yang sahih bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menetapkan suatu hukum dalam masalah liwat. Maksudnya liwat ni maksudnya orang lelaki dia mendatangi orang lelaki lah, kan? Perbuatan kaum Nabi Lut, kan? Kerana perbuatan seperti ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Arab. Orang Arab tak buat benda kerja macam ni, kan? Sebab tu Nabi SAW tak ada kes berlaku, liwat tak pernah berlaku, kan? Sebab orang Arab tak buat kerja ni. Tapi hari sekarang ni benda ni dah semakin berleluasa, kan? Kita tengok daripada LGBT tu, kan? LGBT, lesbian, gay, transgender, kan? Ada satu tambah lagi satu apa benda tu, kan? Jadi maknanya benda ni dia jadi macam tu lah. Gay, laki-laki, maknanya mengadakan hubungan sejenis dengan orang laki-laki juga. Ini berlaku di zaman kita ni, berlaku. Bahkan dipertahankan oleh golongan syaitan, pokok syaitan daripada kalangan manusia ni, kan? Mereka mempertahankannya dan memperjuangkannya. Na'udzubillah. Maknanya tunggu masa untuk Allah Ta'ala terbalikkan bumi ni ke atas pokok ni, kan? Pokok LGBT ni. Kemudian sebab dia kata orang Arab tidak pernah melakukannya dan tidak pernah juga diperhadapkan kepadanya sallallahu alaihi wasallam kes yang sepertinya. Hanya saja telah dinukil secara akurat daripada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, uqtulul fa'il wal maf'ul bih wal maf'ul bih. Bunuhlah pelakunya dan yang dilakukan kepadanya. Bunuhlah pembuat dan yang membuat tu, yang dibuat tu.
yang peliwat dan yang diliwat bunuh lah. Okey. Hadis ini diriwayatkan para penulis kitab As-Sunan yang 4 dengan dan sanad yang sahih. At-Tirmizi berkata ini adalah hadis hasan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah membuat keputusan berdasarkan hadis ini dan beliau membuat surat ketetapan berisi tentang hukum ini kepada Khalid. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat lainnya. Adapun Ali radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling keras dalam masalah ini. Ibnu Al-Qusar, dia kata sini Ibnu Al-Qusar dan guru kami, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, para sahabat telah bersepakat untuk membunuh pelakunya. Ini peliwat tadi. Ya. Mereka hanya berbeza pendapat mengenai cara membunuhnya. Masa sepakat bunuh peliwat ni, yang diliwat, yang meliwat dan yang kena liwat tadi dibunuh. Tapi cara pembunuhan dia, mereka berbeza pendapat. Menurut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ia dijatuhkan daripada atas jurang, mana di atas gunung, kan, dicampak ke dalam jurang tadi, dibunuh macam cara yang macam tu. Ali radhiyallahu anhu berkata, diterbalikkan dinding di atasnya. Dinding tu dirobohkan di atas, tembok dirobohkan di atasnya. Sedangkan Ibn Abbas berkata radhiyallahu anhu, keduanya dibunuh dengan batu. Dibunuh dengan batu lah, diempuk dengan batu. Ini adalah kesepakatan mereka untuk membunuhnya. Walaupun berbeza pendapat mengenai cara bunuh tadi. Beza pendapat. Ini sesuai dengan hukum beliau SAW terhadap orang yang bersetubuh dengan mahramnya. Macam tu juga hukum bunuh. Kerana persetubuhan pada kes ini tidak boleh dilakukan oleh pelakunya, bagaimanapun keadaannya. Ya? Oleh kerana itu Islam menggabungkan keduanya dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sungguh telah diriwayatkan bahawa beliau bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtuluhu. Barang siapa yang kalian temukan tengah melakukan amalan kaum Lut, maka bunuhlah dia. Islam perintahkan supaya dibunuh pelaku peliwat dan yang diliwat tadi lah. Maksudnya sama-sama rela lah. Tapi kalau kawan yang ada paksa ke, itu tak cerita lah. Yang buat tu yang kenanya. Okay? Kemudian adalah hadisnya diriwayatkan juga beliau bersabda, man waqa'a ala dhati mahramin faqtuluhu. Barang siapa yang bersetubuh dengan mahramnya, maka bunuhlah dia. Ya. Kemudian dalam hadis Ibn Abbas dengan sanad yang sama, man atta bahimatan faqtuluhu waqtuluha ma'ahu. Barang siapa yang bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuh juga binatang itu bersamanya. Okey. Tapi pada sanadnya ada kelemahan kalau terlihat dalam footnote bawah tu nombor 77. Kan dia kata hadis ni riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Ya kan? Yang dengan daripada Ibn Abbas dengan lafaz barang siapa yang mendatangi binatang, maka bunuhlah binatang itu dan bunuh juga orang itu bersamanya. Dan sanadnya hasan. Ibnu Majah pula meriwayatkan juga daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan lafaz barang siapa yang bersetubuh dengan mahramnya, maka bunuhlah dia. Dan barang siapa yang bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuh juga binatang itu. Dan dalam sanadnya ada kelemahan. Hanya sahaja sanad terdahulu menjadi pendukung baginya. Telah berlalu hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dan dia sahih. Hadis itu sahihlah bahawa Rasulullah SAW mengirim Abu Burdah bin Niyar untuk memenggal leher seorang lelaki yang menikahi isteri ayahnya. Mahram dia. Mak tiri dia mahram dia lah. Gitu. Dibunuh. Baik. Hukum ini sejalan dengan hukum pembuat syariat. Hukum Allah Ta'ala lah. Kerana hal-hal yang diharamkan, setiap kali dia bertambah parah, maka hukumannya pun bertambah berat. Bersetubuh dengan orang yang tidak dihalalkan dalam keadaan bagaimanapun lebih besar dosanya
daripada bersetubuh dengan orang yang dihalalkan pada sebahagian keadaan. Sehingga hukum hudud baginya pun lebih keras. Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullahu telah menyatakan secara tekstual dalam salah satu di antara dua riwayat darinya bahawa hukum orang yang bersetubuh dengan binatang adalah sama dengan hukum liwat. Dia dibunuh bagaimanapun keadaannya, atau had baginya adalah hukum had bagi penzina. Namun demikian, para ulama salaf berbeza pendapat dalam masalah ini. Yang nak hukum macam mana? Al-Hasan Al-Basri berkata, rahimahullah, baginya adalah had bagi pelaku zina. Abu Salamah meriwayatkan daripada Al-Hasan, dia berkata pelakunya dibunuh bagaimanapun keadaannya. Adapun Asy-Sya'bi dan An-Nakhai berkata ia dijatuhi ta'zir. Ta'zir ini kembali kepada imam lah, kepada ketua lah, macam mana dia nak buat. Inilah pendapat yang dipegang oleh Syafi'i. Syafi'i kata hukum dia ta'zir, kan? Malik pun kata macam tu juga, Abu Hanifah pun macam tu juga, dan Ahmad dalam riwayat lain daripada beliau kata macam tu juga. Kerana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berfatwa seperti kandungan hadis tersebut, dan dialah orang yang meriwayatkannya, yang meriwayatkan hadis itulah. Dan bunuhlah orang yang faqtulu waqtuluha ma'ahu, bunuhlah dia, kan? Atau faqtulu man waqa'a ala dhati mahramin faqtuluh, bunuh, begitu. Habis itu faslun, okey, fasal wa hakama fil amati idza zanat wa lam tuhsan bil jalad. Maknanya hukum bagi seorang yang mengaku berzina dengan wanita tertentu. Okey, ni kita okey, tak. Hukum ala man aqarra bizina bi imra'atin muayyanah bihazdi zina dun al-qadhaf. Hukum bagi seorang yang mengaku berzina dengan wanita tertentu. Hukum dia macam mana? Dia mengaku berzina dengan seseorang perempuan. Okey. Beliau SAW memutuskan hukum bagi orang yang mengaku berzina dengan wanita tertentu bahawa dia dijatuhkan hukuman had. Dia tu bagi pelaku zina. Kan? Pada umumnya dia tidak menjatuhkan had, hukum had tadi bagi penuduh orang lain berzina. Kan? Jadi maknanya orang yang dituduh tu tak dihukumlah, dia yang mengaku dia dihukum. Dia kata di situ wa hakama sallam ala man aqarra bizina bimra'atin mu'ayyana bihaddi zina dun al-qadhaf. Okey, dia kena hukum had zina, dia tak kena had qadhaf, dia tak kena. Dia kata dia berzina dengan perempuan sekian-sekian. Kan? Maknanya di situ macam menuduh perempuan itu berzina kalau ikut kepada hukum qadhaf. Tapi macam mana Nabi SAW putuskan hukuman ke atas dia? Nabi jalankan, laksanakan ke atas orang tadi yang mengaku berzina dengan sekian-sekian wanita. Nabi hukumkan dengan hukum hukum had ke atas penzina lah. Dalam sunan, dalam hadis dalam kitab hadis daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna rajulan, bahawa seorang lelaki atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia datang bertemu dengan Nabi SAW. Fa aqarra indahu, maka dia mengakulah dekat dengan depan Nabi SAW, dia mengaku annahu zana bi imra'atin sammaha, bahawa dia berzina dengan satu perempuan, dan dia sebut nama perempuan tu. Fa ba'atha Rasulullah SAW ila al-mar'ah, maka Rasulullah pun hantar orang pergi tanya perempuan tu, betul tak dia berzina dengan kamu? Fa sa'alaha an zalika, kan? Nabi suruh orang tanya kepada perempuan tu tentang pengakuan lelaki tersebut yang berzina, yang dia mengaku dia berzina dengan perempuan tu. Fa ankarat an takuna zanat, dia tak mengaku, dia tak ada, dia kata dia tak mengaku. Fa jaladahu al-had wa tarakaha, Nabi sebat orang tadi yang mengaku berzina, dan Nabi tak hukum wanita yang yang dituduh berzina dengan lelaki tadi lah, kan? Jadi Nabi tak hukum perempuan tu. Perempuan tu mengingkari, dia kata tak ada. Jadi yang hak mengaku kena, perempuan tak mengaku tak kena. Gitu.
Jadi hadis ini adalah yang sahih, dikeluarkan oleh Abu Dawud lah dan Ahmad daripada dua jalan, daripada Abi Hazim, daripada Sahal bin Sa'ad, secara marfu' lah hadis ini. Hadis ini sahih. Baik, kemudian dia kata di sini, keputusan hukum ini mengandungi dua perkara. Perkara yang pertama, wujubul had ala ar-rajul. Wajib dilaksanakan hukum had tadi, hukum hudud tu ke atas laki-laki yang mengaku tadi lah. Wa in kadzdzabadhu al-mar'ah. Walaupun wanita tadi dia tak mengaku, laki-laki dia kena. Khilafan li Abi Hanifah, ini apa nama? Bersalahan dengan Abu Hanifah dan Abu Yusuf lah. Apa nama murid Abu Hanifah, bahawa ia tidak dilaksanakan hukum had. Tidak jatuhkan hukum had ke atas laki-laki tersebut. Okey. Itu hukum yang pertama, yang kandungan hukum dia. Yang keduanya, bahawa tidak wajib ke atas apa nama lelaki itu had qazaf. Kan, maksudkan kita ni bila orang kita sebut kata orang tu tuduh orang tu berzina, maka kalau tak dapat saksi, maka kena hukum qazaf. Disebat belakang dia 80 kali kan. Dia panggil had qazaf. Jadi tak kena had qazaf, dia hanya kena had zina sajalah. Dia mengaku zina, dia tak kena dua hukum. Dua had tak kena. Kemudian kata Ibn Qayyim di sini rahimahullahu taala, wa amma ma rawahu Abu Daud fi sunanihi. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, kitab hadis dia, kan? Min hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahawa seorang lelaki dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aqarra annahu zana bimra'atin 4 marratin. Dia mengaku 4 kali dia berzina dengan perempuan tu. Dia kata dia mengaku. Dia kata dia berzina, dia kata dia berzina 4 kali. Bahawa dia berzina dengan wanita, kan? Seorang wanita. Maka Nabi sebat dia 100 sebatan. Wa kana bikran, yang mana dia ni anak tuana lah. Dia ni tak kahwin lagi. Dia belum kahwin. Thumma sa'alahu al-bayyinah 'ala al-mar'ah. Faqalat. Kemudian Nabi SAW tanya, ya, tentang bukti ke atas wanita tersebut. Maka wanita itu kata, kadzaba wallahi ya Rasulullah, dia bohong wahai Rasulullah, demi Allah dia bohong. Ya. Fajalada hadal fariyah 80, maka Nabi sebat sebagai sebat tuduhan 80 sebatan. Dah kena sebat tadi dah 100, tambah lagi 80. Tapi hadis ini dhaif, tidak sahih. Tak sahih. Faqala an-Nasa'i, berkata Imam an-Nasa'i, hadis ini hadisun munkar. Intaha, habis dia kata hadis munkar. Dalam sanad dia ada seorang yang bernama Qasim bin Fayyad al-Anbari al-San'ani. Ulama ramai bercakap pasal dia ni, bahawa dia ni tak betul. Waqala Ibn Hibban batal al-ihtijabi, tak boleh diberhujah dengan laki-laki ni, perawi ni, Qasim bin Fayyad al-Anbari. Kemudian masuklah faslun. Fasal. Hukum bagi wanita hamba yang berzina. Wanita hamba yang berzina. Kan? Wa hakama fil amati idza zanat wa lam tuhsan bil jalad. Ini sahih. Nabi sebat wanita hamba yang berzina dan dia belum berkahwin. Disebat. Hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim. Dan ada pun firman Allah Ta'ala berkenaan dengan hamba-hamba perempuan ni dalam surah An-Nisa 25. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa 'alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanat. Fa 'alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adzab. Mana dia? Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kahwin, mereka dah berkahwin lah hamba tadi, kemudian mereka melakukan perbuatan zina, maka atas mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami, ya, yang berzina. Baik. Jadi kata Ibn Qayyim, maka ini adalah dalil yang tegas bahawa had, hukum had dia kata di sini, ya, nassun fi anna haddaha ba'da tazwij, selepas hamba perempuan itu berkahwin, hukum dia separuh ya, separuh hudud ke atas wanita merdeka daripada sebatan.
Ini maknanya setelah berkahwin. Adapun sebelum berkahwin, maka Nabi perintahkan supaya disebat juga. Kan? Disebat. Fa'amaraha bijaladiha. Maknanya disebat. Kalau di sini ikutnya sebat 100 lah. Kan? Dan kita di sini nas ayat ni merupakan dalil menyebut tentang selepas hamba perempuan itu berkahwin, dia berzina, maka dikenakan hukumannya separuh bagi wanita yang merdeka berzina. Adapun dia kata sebelum berkahwin, maka fa'amara bijaladiha, dan perintahkan supaya tadi wanita tadi disebat. Ditulis dalam bracket secara sepenuh. Okey, kita tengok tu. Dia kata berkenaan dengan hukum dera ini, maka terdapat dua pendapat lah. Hukum sebat ni. Hukum dera ni maksud dia, terjemah dia hukum sebat lah. Okey, dia kata ada dua pendapat. Ibn Qayyim. Ahaduhuma, yang pertamanya, annahu al-haddu. Dia hukum had, hukum sebat. Walakin yakhtalifu al-hal qabla tazwij wa ba'dahu. Tapi maknanya keadaan berbeza. Wanita hamba yang merdeka tadi, wanita hamba yang berzina sebelum berkahwin dan selepas berkahwin, hukum dia tak sama. Jadi dia kata fa inna lis-sayyid iqamatahu, kan? Kalau hamba wanita tadi belum berkahwin, maka maknanya boleh bagi tuan dia untuk melaksanakan hukum had ke atas hamba dia tadi yang berzina. Adapun setelah hamba tadi berkahwin, dia berzina, maka hukum itu dilakukan oleh pemerintah, wakil al-imam ataupun oleh al-hakim tadi, imam. Itu beza antara dua. Ini pendapat yang pertama lah. Pendapat yang kedua, bahawa wanita hamba yang berzina tadi sebelum berkahwin, maka disebat dia itu sebagai takzir, bukan hukum had, bukan hukum hudud. Dia hanya jadi takzir. Ya? Dan ini tidak membatalkan apa yang telah diriwayatkan oleh Muslim dan sahihnya daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dia angkat hadis sampai kepada Nabi sallallahu, bahawa Nabi bersabda, "Idza zanat amatu ahadikum." Apabila seorang hamba perempuan kamu berzina, falyajlidha, maka sebatlah dia, wala yu'ayyirha thalatha marratin. Janganlah ia mencelanya, mencacinya. Ya? Ada di sini. Sampai dia berzina 3 kali lah. Thalatha marratin. 3 kali berzina. Kali pertama otan sebat, kali kedua berzina sebat, kali ketiga berzina sebat. Kan? Fa in 'adat fi ar-rabi'ati, kalau dia berzina pada kali keempat, falyajlidha, maka sebat dia juga lagi. Kan? Had hukum hudud tadi. Wal yabi'ha walau bi dhafirin, maka juallah hamba tadi walaupun dengan nilai seutas tali. Ya kan? Wa fi lafzin, dan satu lafaz kata falyadribha kitabullah. Jadi maknanya dia memukul. Maka hendaknya dia memukulnya sebagai hukum dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Okey, di sini kita cuba tengok dia punya footnote dia bawah tu. Kita baca footnote dia. 81. Kedua riwayat ini dengan lafaz seperti ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dan keduanya tidak terdapat dalam riwayat Muslim. Tapi Ibn Qayyim kata dalam riwayat Muslim kan? Ini kesilapan dia. Sebagaimana yang penulis rahimahullah katakan, lafaz riwayat Muslim adalah macam ni: jika budak perempuan salah seorang di antara kalian berzina dan zinanya terbukti, maka hendaknya ia mencambuknya sebagai had, tetapi jangan dia mencelanya secara berlebihan. Kemudian jika dia berzina lagi, maka hendaknya dia mencambuknya sebagai had, tapi janganlah dia mencacinya secara berlebihan. Kemudian jika dia berzina pada kali ketiga dan zinanya terbukti, maka hendaknya dia menjualnya walaupun dengan nilai seutas tali yang terbuat daripada rambut. Dan dalam sebuah riwayat yang lain, kemudian dia menjualnya pada kali keempat dia berzina. Itu yang dalam Muslim.
Baik. Kemudian kita di sini. Wa fi sahih, dan dalam Muslim juga daripada hadis Ali radhiyallahu anhu, kan, bahawa dia berkata, ayuhan nas, hai sekalian manusia, aqimu ala ariqaikum al-hadda, laksanakan hukum had ke atas hamba-hamba kamu. Fa in ahsana minhunna, man ahsana minhunna, barang siapa yang telah berkahwin di kalangan mereka, yakni hamba-hamba perempuan itu. Wa man lam yahsud, dan orang yang belum berkahwin daripada hamba perempuan itu, laksanakan juga hukum hudud. Fa inna amatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zanat, kata Ali, sungguhnya seorang hamba perempuan milik Rasulullah SAW telah berzina. Fa amarani an ajlidaha, Rasulullah perintahkan saya untuk menyebatnya, untuk mencambuknya. Fa idza hiya hadithatu ahdin binifasin, tiba-tiba saya melihat dia ni bau bersalin. Fa khashitu in ana jaladtuha, maka aku bimbang kalau aku sebat dia, an aqtulaha, bahawa aku bunuh dia. Fa dzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku sebutkan demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala ahsanta, maka Nabi kata, bagus kamu, betul kamu buat. Okey. Ini sahih dalam Muslim. Jadi kemudian kata Ibn Qayyim, fa inna ta'zir, hukum ta'zir ni masuk di bawah lafaz hukum had. Ta'zir ni masuk lafaz bawah lafaz hukum had dalam lidah syariat. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudrabu fawqa 10 aswatin illa fi haddin min hududillah ta'ala. Tidak boleh dipukul lebih daripada 10 pukulan kecuali dalam hukum hudud. Kemudian di sini disebut وقد ثبت التعزير بالزيادة على 10 جنسا وقدرا في مواضع عديدة لم يثبت نسخها ولم تجمع الأمة على خلافها. Dia kata di sini sabit hukum ta'zir ni memang sabit. Ada hukum ta'zir dengan menyebat lebih daripada 10 kali, kan? Tak kisahlah sebatan macam mana sebat, kan? Dengan sebab apa, di tempat-tempat yang berlainan lah, dan tidak sabit pun mansuh dia. Dan umat Islam ni maknanya tidak bersepakat di atas menyalahi nas ini. Maksudnya disabitlah bahawa hukum ta'zir itu boleh disebat lebih daripada 10 kali, bukan tak boleh lebih. Wa ala kulli hal, macam mana pun dia kata, fala budda an yukhalifa haluha ba'da al-ihsan halaha qablahu. Maknanya keadaan hukum tadi mestilah tak sama bagi wanita hamba yang belum berzina, yang belum berkahwin, dan selepas berkahwin. Hukuman tak sama bagi mereka berdua ni, kan? Jika tidak, maknanya tak ada faedah lah Nabi SAW sebut perbezaan di antara keduanya. Kemudian kita di sini, terlepas muka surat 52 tu kita tengok, terlepas daripada semua keterangan di atas, harus, yang ini mestilah, mesti ada perbezaan hukuman dera, ini hukuman sebat lah, bagi wanita hamba antara setelah menikah dengan sebelum nikah. Mesti ada perbezaan hukuman daripada tadi. Kalau tidak, maka tidak ada gunanya memberikan pembatasan. Entah kita mengatakan, yang ini sama ada, dia kata, kita mengatakan tidak ada had atasnya sebelum dia menikah, dan ini telah dibantah oleh sunnah yang sahih. Sebab sunnah kata ada. Kalau kita kata tak ada, tak betul lah. Atau sama ada dikatakan had atasnya sebelum nikah sama dengan had, kan, atas wanita merdeka, dan setelah menikah adalah setengahnya. Dan ini juga batil, jelas batil, tak betul, kerana menyelisih kaedah-kaedah dan usul syariat dan pokok-pokok syariat. Atau sama ada dikatakan hukum sebat yang diterapkan atas wanita hamba yang sebelum menikah adalah sebagai ta'zir, dan setelah menikah adalah had. Pendapat ni dia kata nampak lebih kuat. Pendapat ni lebih kuat. Atau sama ada dikatakan dibezakan antara dua keadaan itu, yang belum berkahwin dan yang dah berkahwin.
dalam penegakan hukum. Bukan dibezakan daripada segi kadarnya, iaitu pada salah satu daripada dua keadaan itu yang melakukan adalah majikan. Kalau dia belum berkahwin, maka yang sebabnya adalah majikan dia. Kalau dia dah berkahwin, yang sebabnya adalah imam ataupun pemerintah tadi. Dan inilah pendapat yang lebih tepat, nampak lebih tepatlah kata Ibnu Qayyim di sini rahimahullahu ta'ala. Dia kata wahada aqrabu ma yuqal, nampak lebih tepatlah, lebih dekatlah ni. Dia kata macam tu. Kemudian mungkin juga dikatakan penegasan secara tekstual bahawa hukuman zina bagi wanita hamba setelah menikah adalah setengah daripada hukuman wanita merdeka. Semata-mata untuk menghindari kesalahfahaman bahawa setelah wanita hamba itu menikah, maka hilanglah keringanan hukuman darinya. Dan hukuman baginya sama seperti had bagi wanita merdeka. Sebagaimana halnya hukum sebat dihapuskan daripada wanita perawan dengan sebab dia menikah. Dan selanjutnya hukumannya berganti dengan rejam. Maka dinyatakan, rejam ni maknanya wanita merdeka tadilah yang dah berkahwin kan, dah berzina, maka hukum dia rejam. Maka dinyatakan bahawa hukum wanita budak ni wanita hamba tu lah, tetap setengah daripada hukum wanita merdeka pada keadaannya yang paling sempurna, iaitu sesudah menikah. Hal ini menunjukkan jika sudah menikah pun hukumannya adalah setengah daripada hukuman wanita merdeka, maka tentu sebelum itu lebih patut lagi diperlakukan demikian. Wallahu a'lam. Okay? Kalau maknanya dia dah kahwin pun hukuman dia setengah bagi wanita merdeka. Kalau dia belum kahwin, tentulah kurang lagi. Itu maksud dia. Wallahu a'lam, dia kata. Kemudian Rasulullah SAW menetapkan pada orang yang sakit, orang sakit yang berzina, dia sakit, dia berzina. Jadi dan dia tidak kuat menanggung pelaksanaan hukum dera, hukum sebat tu lah, maka dia ambil satu tandang kurma yang mempunyai 100 tangkai, lalu dipukul dengannya satu kali pukulan, sekali pukul. Ya. Itu. Kemudian masuk pula faslun, kapan, bila turun hukuman bagi penuduh orang lain berzina. Baik, kita tengok. Rasulullah pertama kali menerapkan hukum qadhaf. Hukum qadhaf bagi penuduh orang lain berzina. Bila? Adalah tak kala Allah SWT menurunkan daripada langit pernyataan yang membebaskan isteri beliau dari tuduhan zina. Maka beliau mencambuk dua orang laki-laki dan seorang wanita. Keduanya adalah Hasan bin Sabit dan Mistah bin Usathah. Abu Ja'far Al-Nufaili berkata, mereka mengatakan wanita itu adalah Hamnah binti Jahash, yang disebat sebagai hukum hadul qadhaf, menuduh orang berzina. Baik, hukuman bagi orang murtad, jadi keluar daripada agama Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memutuskan atas orang yang mengganti agamanya agar dihukum bunuh. Adalah Al-Bukhari. Dia orang yang murtad daripada agama, hukumannya adalah hukuman bunuh, tanpa membezakan antara laki-laki dan wanita. As-Siddiq juga membunuh seorang wanita murtad yang bernama Ummu Qirfah. Tapi sanadnya terputuslah, kerana dia kata Sa'id bin Abdul Aziz tidak mendapati zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis dhaif sanad dia, dhaif sanad dia. Kemudian hukuman bagi peminum arak. Beliau SAW menjatuhkan hukuman atas peminum arak berupa pukulan menggunakan pelepah kurma dan sandal.
Selipar, kasut. Beliau memukulnya sebanyak 40 kali. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah Nabi SAW wafat juga mengikutinya dengan memukul sebanyak 40 kali. Dalam Musnad Abdul Razak disebutkan beliau SAW mencambuk pada kes orang minum arak sebanyak 80 kali. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini terputus. Sanad dia terputus. Cuba lihat footnote 89 bawah. Kan? Bawah sekali itu. Dia kata sanad ini terputus, dhaif lah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah tidak menentukan jumlah tertentu padanya pada sebab orang yang minum arak tadi. Hadis ini hasan. Hadis hasan. Ali radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW mencambuk, yakni menyebablah dalam kes orang minum arak sebanyak 40 kali. Abu Bakar pun macam tu juga, dia sebab 40 kali sebab minum arak. Umar zaman dia sebat 80 kali. Dan Ali kita dan semuanya adalah sunnah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Jadi 40 ke 80 ke sunnah. Baik, sebagian lagi berkata hadisnya tetap berlaku muhkam dan tidak ada pertentangan antara dalil yang bersifat khusus dengan bersifat umum. Terlebih lagi jika tidak diketahui kalau hadis yang umumnya lebih akhir keluarnya. Ada yang mengatakan dalil yang menghapuskannya adalah hadis Abdullah bin Himar. Sungguhnya beliau sudah berkali-kali dibawa menghadap Rasulullah SAW kerana kes minum arak ni. Lalu beliau mencambuknya tetapi tidak membunuhnya. Hadis sahih. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ada yang mengatakan beliau membunuh peminum arak itu sebagai ta'zir sesuai maslahah yang ada. Jika seseorang sudah terlalu sering minum arak dan hukuman reda, hukuman dera yang disebut tidak bisa menghentikannya, tapi malah dia meremehkannya, maka imam boleh membunuhnya sebagai ta'zir. Ini kembali kepada hakim lah. Hakim kata hukum bunuh. Sementara telah dinukil melalui jalur yang sahih daripada Abdullah bin Umar. Bukan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru. Kita silap. Okay, kita tengok di sini. Dia kata hadis dah lah dhaif. Dia kata okey, dia kata di sini muka surat 95 footnote dia. 95. Daripada hadis daripada jalan Al-Hasan bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Bukan Abdullah bin Umar. Silap sini. Abdullah bin yang sahihnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Silap ubah. Abdullah bin Umar tu kan jadi Abdullah bin Amr. Bukan Abdullah bin Umar. Bahawa dia berkata, bawalah orang itu kepadaku pada kali keempat. Kata Abdullah bin Amr. Pada kali keempat dia minum arak. Sungguh aku akan membunuhnya untuk kalian. Tapi ini dhaif sanad dia. Dan beliau adalah salah seorang sahabat yang Abdullah bin Amr yang meriwayatkan hadis perintah untuk membunuh peminum arak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun mereka yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Muawiyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr dan Qabisah bin Zu'aib radhiyallahu anhum. Pada hadis Qabisah terdapat dalil bahawa pembunuhan itu bukanlah hudud atau hukum itu sudah dihapus. Kerana dia berkata dalam hadis itu, fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad shariba fajaladahu thumma utiya bihi fajaladahu thumma utiya bihi fajaladahu
ورفع القتل وكان رخصة. Ya. Ada seorang lelaki yang minum arak lalu dibawa kepada Rasulullah SAW dan beliau mencambuknya. Kemudian dibawa lagi, diminum lagi, bawa dicambuknya. Kemudian dibawa lagi kerana dia mabuk. Kan? Hukum bunuh telah diangkat dan cambukannya adalah rukhsah. Ya, dia kata. Baik. Wafi isnadi dha'fu, pada sanad dia ada kelemahan sanad hadis ni. Ada Qabisah bin ada Qabisah ni, hadis Qabisah. Maka jika dikatakan di sini, atau kalau ada yang mengatakan, apa tanggapan kalian terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, aku tidak pernah mengganti rugi orang yang aku tegakkan hukuman padanya kecuali peminum arak, kerana Rasulullah tidak menetapkan sesuatu pun padanya. Ada kata sini. Ya. Hukuman itu hanyalah berdasarkan pendapat kami semata. Ini adalah lafaz Abu Daud. Sedangkan lafaz keduanya Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kerana Rasulullah meninggal dan tidak pernah menetapkannya. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Maka dijawab, maksudnya Rasulullah tidak pernah menetapkan dalam kes ini dengan sabdanya, dengan kata-katanya, suatu ukuran yang tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Nabi tak cakap, Nabi buat ya. Sebagaimana had lainnya. Kerana pada dasarnya Ali radhiyallahu anhu sendiri telah bersaksi bahawa Rasulullah telah mencambuk sebanyak 40 kali dalam kes ini. Dia tengok, dia kira. Tapi Nabi tak cakap mulut, Nabi buat dengan perbuatan dia. Ucapannya, hukuman itu hanyalah berdasarkan pendapat kami semata. Maksudnya jumlah cambukan yang berjumlah 80 kali. Kerana Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah dengan mereka. Lalu mereka semua memutuskan jumlah 80 kali cambukan. Maka dia, Umar pun menerapkannya 80 kali cambuk tadilah. Kemudian pada zaman kekhalifahan beliau, yakni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau hanya mencambuk sebanyak 40 kali ya. Dan berkata, ini lebih aku sukai. Kemudian barang siapa yang mencermati, dia kata di sini, wa man ta'ammala al-ahadith, ya, barang siapa yang mencermati hadis-hadis yang ada, nescaya dia akan menemukannya, menunjukkan bahawa 40 kali ini adalah had, sedangkan 40 kali tambahannya adalah ta'zir, ya, yang para sahabat telah menyepakatinya. Adapun hukum bunuh, maka beliau kalau dia tidak dihapus, berarti ia hanyalah keputusan yang dikembalikan kepada pendapat imam, ini ketua, qadhi, pemerintah, yang disesuaikan dengan banyaknya kes minum arak dan sikap masyarakat yang meremehkan hukum had baginya. Kerana jika imam menilai bahawa membunuh satu orang akan membuat yang lain insaf, maka dia boleh melakukannya. Umar radhiyallahu anhu pernah menggundul, membotakkan pelakunya. Kan, dia botakkan kepala orang minum arak tadi, dan juga pernah asingkannya, dia buang daerah. Tak tengok pada pasir ke apa. Dan masalah ini termasuk daripada hukum-hukum yang berkenaan dengan imam, jadi ketua ataupun pemerintah. Wabillahi at-taufiq. Tengok pula fasal hukum beliau Islam terhadap pencuri. Hukum terhadap orang mencuri ni apa dia kan? Sekejap. Okay.
Itu hukum orang yang mencuri dalam Islam. Hukum beliau Islam terhadap pencuri. Beliau pernah memotong tangan orang yang mencuri satu perisai yang harganya 3 dirham. Macam mana kita nak kira 3 dirham ni? Dia kena ditimbang lah, dia kena timbang. Saya ada Google tadi berkenaan dengan berapa timbangan dia tadi. Ya kan? Saya dah jumpa tadi, dah cari tak jumpa sekarang. Okey, ada kita sini. Nilai dia. Nilai 3 dirham di zaman Nabi SAW ni. Zaman kita ni berapa rial? Berapa ringgit ni? Okey, tadi dah jumpa. Maksud anggaran lah, dia kembali kepada nilai anggaran. Timbangan emas tu 3 dirham tu maknanya banyak mana? Berapa berat dia? Okey. Hadis sariqah, had hukum mencuri. Okey. Tengok berapa dia di sini. Saya sebut syarat-syarat. Syarat-syarat boleh dipotong tangan. Tak apa. Beliau juga pernah menetapkan bahawa tangan pencuri tidak boleh dipotong kalau hasil curiannya kurang daripada 1/4 dinar. 1/4 dinar. Maknanya rubuh lah 1/4. Dinar tu bagi 4. Maknanya satu bahagian dia. Kalau kurang pada tu, kan? Tak kena potong tangan. Dinukil melalui jalur sahih bahawa beliau SAW bersabda, "Iqta'u fi rub'i dinar. Wala taqta'u fima huwa adna min dhalika." Janganlah kamu potong kalau kurang daripada 1/4 dinar. Jangan potong tangan kalau dia mencuri. Di sana ada syarat-syarat yang apa nama yang untuk mengabsahkan hukum potong tangan ni. Ada syarat-syarat disebut. Kita sebut dalam kitab ni lah. Okay? Di antara dari kita, satu tu ciri dicuri di atas cara curi yang sembunyi-sembunyi. Okay? Bukan merampas, kan? Bukan merombak, tapi curi dengan sembunyi. Okay? Itu kalau dia merampas, mungkin tuan tadi boleh dapatkan balik. Tapi kalau mencuri ni, orang lain tak tahu pun dia ambil. Tiba-tiba dapat tangkap. Maka hukum dia potong. Itu satu syarat dia lah. Syarat untuk potong tangan orang mencuri ni. Di sini saya tengok dia tulis buat ada 6 syarat untuk memotong tangan orang pencuri oleh pemerintah lah. Ayo. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lam takun tuqta'u yadu sarif fi ahdi Rasulullah fi adna min thaman al-mijan tursin aw juhfatin wa kana kullu minhuma dha thaman." Tidak pernah ada pemotongan tangan pencuri di zaman Rasulullah SAW pada barang curian yang nilainya kurang daripada harga perisai. Tameng ni perisai lah, atau senjata. Dahulu setiap dari benda ini mempunyai nilai. Dulu kan, perisai ada nilai apa semua kan, senjata ada nilai. Lalu dinukil melalui jalur yang sahih bahawa beliau SAW bersabda, "La'anallahu sariqa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu wa yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu." Allah melaknat pencuri yang mencuri seutas tali lalu tangannya dipotong. Maksud tali ni tali satu daripada tali yang digunakan untuk ikat sampan atau kapal lah. Ya. Dia kata di sini yang saya tengok dalam dia punya Gharibul Hadis tu, dan dipotong tangannya. Dan orang yang mencuri baydah ni kalau ikutnya satu terjemahan kata dia ni telur, sebutir telur daripada burung yang tertentu dia curi, kan, maka dipotong tangan dia. Dan dikatakan baydah ni adalah topi besi, topi perang. Bila dicuri maka dipotong tangannya. Baik, kita pergi tengok pada huraian dia.
Dikatakan maksudnya adalah tali yang mengikat kapal tu. Sedangkan telur maksudnya adalah bulatan besi. Ya kan? Ha. Sebahagian lagi mengatakan bahkan yang dimaksud adalah semua tadi tali dan telur. Lalu yang lain berkata ia adalah penggambaran tentang realiti. Maksudnya dia mencuri barang itu dan mengakibatkan tangannya dipotong. Kerana pencurian kecil itu mengantarkannya secara beransur-ansur hingga mencuri barang yang lebih besar nilainya daripada itu. Okay? Jadi punca. Al-Amash berkata mereka yakni para tabi'in menganggap yang dimaksud di situ bulatan terbuat besi putih. Sedangkan tali adalah tali yang setara harganya dengan beberapa dirham. Beliau yang Nabi SAW memutuskan atas seorang wanita yang pernah meminjam perabotan. Perabot lah. Lalu dia mengingkarinya. Maka Nabi putuskan agar orang ini dipotong tangan dia. Al-Imam Ahmad rahimahullah berpegang pada hukum ini. Dan tidak ada dalil yang bertentangan dengan beliau SAW juga memutuskan untuk menggugurkan hukuman potong tangan dari orang yang merampas, pencopet dan pengkhianat. Dan dimaksud pengkhianat adalah yang mengkhianati barang titipan. Ini dia. Itu dimaksudkan dengan pengkhianat tadi. Kemudian mengingkari barang pinjaman sama seperti mencuri. Barang dia pinjam, dia tak mengaku dia pinjam. Kan? Ini sama dengan mencuri lah. Hukuman dia potong tangan. Ya, dan kita ada pun mengingkari barang yang dipinjam, maka itu termasuk kategori pencuri menurut syariat. Kerana tak kala para sahabat radhiyallahu anhum berbicara kepada Nabi SAW mengenai seorang wanita yang meminjam perabotan, dia kata, lalu mengingkarinya. Dia kata, aku punya lah. Dia tak mengaku tu orang punya, tak mau bagi balik. Maka beliau SAW memotong tangannya dan beliau bersabda, walladhi nafsi biyadi, law anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Fatimah radhiyallahu anha puteri Muhammad SAW mencuri, nescaya aku akan memotong tangannya. Sikap beliau SAW memasukkan orang yang mengingkari barang pinjaman ke dalam kategori pencuri, sama seperti beliau memasukkan semua jenis makanan yang memabukkan ke dalam kategori khamar, yakni arak. Maka cermatilah hal ini. Ini adalah pengenalan kepada umat tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan daripada firman-Nya. Jadi kita sampai di sini lah, insya-Allah. Ya, kita sambung lagi lah apa yang kita nak baca ni. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi